Pelajaran hari ini ialah bab 1 nombor nisbah, unit 1.2, operasi asas aritmetik yang melibatkan integer. Operasi asas aritmetik yang melibatkan integer, menambah dan menolak integer dengan menggunakan garis nombor. Penambahan integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kanan, manakala penambahan integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kiri. Penolakan integer positif diwakili pergerakan ke sebelah kiri, manakala penolakan integer negatif diwakili pergerakan ke sebelah kanan. Contoh 5, selesaikan yang berikut. Semasa menambah dan menolak integer, kita boleh mempermudahkan tanda. Perhatikan contoh 5. Mendarab dan membahagi integer. Perhatikan tanda hasil darab dan hasil bahagi. Hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda sama ialah suatu integer positif. Manakala hasil darab atau hasil bahagi dua integer dengan tanda berlainan ialah suatu integer negatif. Contoh ke-6. Nilaikan setiap yang berikut. Semasa membuat pengiraan yang melibatkan gabungan operasi, kita perlu mengikut tertib berikut. Pertama, kita akan melakukan operasi dalam tanda kurungan dulu, diikuti dengan operasi darab atau bahagi dari kiri ke kanan, dan akhir sekali operasi tambah atau tolak dari kiri ke kanan. Perhatikan contoh yang ke-7. Selesaikan setiap soalan yang berikut. Untuk contoh A, kita akan melakukan operasi pada kurungan dulu. Untuk contoh B, tanda kurungan bermaksud hasil darab. Untuk contoh C, kita akan melakukan operasi bahagi dulu. Dan untuk contoh D, hasil bahagi. Latihan 1.2a, soalan pertama, selesaikan penambahan dan penolakan integer. Anda boleh menggunakan garis nombor untuk selesaikan penambahan dan penolakan integer. Seterusnya, latihan 1.2b, selesaikan pendaraban dan pembahagian integer. Seterusnya, kita akan mencuba latihan 1.2c, iaitu gabungan operasi melibatkan integer.
Hukum operasi aritmetik. Bagi semua nilai A dan B, penambahan dan pendarapan berikut dikatakan mematuhi hukum garis tukar tertib. Kedua, penambahan dan pendarapan berikut mematuhi hukum garis sekutuan. Ketiga, hukum garis agihan. Dan akhir sekali, pernyataan-pernyataan ini disebut hukum identiti. Kita boleh menggunakan hukum operasi asas aritmetik untuk membuat pengiraan yang efisien. Perhatikan contoh 8. Dengan menggunakan hukum garis sekutuan, kita boleh dapat jawapan 69. Contoh B, dengan menggunakan hukum garis tukar tertib dan hukum garis sekutuan. Dan contoh C, dengan menggunakan hukum garis agihan. Latihan 1.2D dengan menggunakan hukum yang telah kita pelajari, selesaikan setiap yang berikut dengan pengiraan efisien. Latihan mahir diri 1.2. Soalan pertama, dengan menggunakan nombor berikut, tulis 5 pengiraan yang memberikan hasil negatif 14. Okay, di sini memberikan 5 contoh hasil yang memberikan negatif 14. Anda mungkin dapat penyelesaian yang lain. Soalan kedua, isikan tanda operasi tambah, tolak, darab atau bahagi. Soalan ketiga, lengkapkan pola nombor berikut. Untuk soalan A, polanya ialah tambah 2. Untuk soalan B, polanya ialah darab negatif 2. Soalan 4, suhu di sebuah bandar pada suatu ketika ialah 12 darjah Celsius. Suhunya menurun sehingga negatif 6 darjah Celsius, kemudian meningkat sebanyak 3 darjah Celsius dan seterusnya menurun sebanyak 8 darjah Celsius. Jadi kita akan menggariskan maklumat yang penting. Soalan A, perubahan suhu di bandar itu boleh diperolehi dengan mengambil suhu akhir tolak suhu awal. Soalan B, suhu akhir di bandar itu ialah negatif 11 darjah Celsius. Soalan 5. Seorang penyelam berada 50 meter di bawah aras laut. Penyelam itu berenang naik 2 meter setiap 5 saat. Terangkan sama ada penyelam itu dapat mencapai aras laut selepas 2 minit atau tidak. Jadi didapati penyelam itu akan naik 2/5 meter untuk setiap saat. Maka kedudukan penyelam adalah negatif 2 meter. Ini menunjukkan penyelam itu belum mencapai aras laut selepas 2 minit.
Soalan ke-6, didapati Encik Hafiz mempunyai baki RM1,238. Maka cek bernilai 1,730 menjadi cek tendang. Soalan B, didapati Encik Hafiz perlu mengkreditkan sebanyak RM1,382.